Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pecinta ilmu yang diraikan juga rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita masih menggunakan kitab 100 Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilupakan, yang merupakan terjemahan daripada kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunani Shibhil Mansiyah, susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, Arab Saudi. Dan buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah-sunnah dalam kategori yang berbeza. Kita dah pun masuk pada bab yang ke-10, bab baru, iaitu berkenaan tentang pelbagai sunnah yang berkaitan dengan haji dan umrah. Ada 4 subtopik dalam bab ini. Kita dah selesai topik yang pertama, iaitu menggemakan takbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kita dah terangkan bagaimana para salafus salih memang memasuki Zulhijjah mereka banyak berzikir. Kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suqi fi ayamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah sentiasa apabila keluar ke pasar-pasar pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, mereka bertakbir, dan orang-orang pun akan ikut bertakbir kerana mendengar takbir mereka berdua. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk subtopik yang baru, iaitu sunnah mengirim haiwan sembelihan. Muka surat 164. Kita bacakan huraiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mengirim haiwan sembelihan. Muka surat 164. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhdi minal madinati fa aftilu qalaidah hadyihi thumma la yajtanibu syai'an mimma yajtanibuhul muhrimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa haiwan sembelihan dari Madinah. Lalu aku mengikat haiwan tersebut dengan tali. Kemudian baginda tidak menjauhi suatu amalan yang perlu dijauhi oleh orang yang berihram. Hadis Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat huraian tuan kitab dulu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis di atas adalah dalil dibolehkan membawa haiwan sembelihan ke tanah haram. Orang yang tidak dapat berangkat ke tanah haram dianjurkan untuk membawa haiwan itu bersama yang lain, mana dengan orang lain. Haiwan itu hendaklah diikat dan ditanda, sebagaimana terdapat juga dalam riwayat lain. Dalam perkara ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama, sedangkan mazhab kami dan jumhur membolehkan mengikat dan menanda haiwan sembelihan untuk unta dan lembu.
Selain kibas dan juga kambing, cukuplah diikat saja. Hadis di atas juga membolehkan mengikat tali di leher haiwan sembelihan. Siapa yang mengirim haiwan sembelihannya tidak dalam keadaan ihram, tidak diharamkan baginya sesuatu yang diharamkan ke atas orang berihram. Ini saya akan terangkan kemudian. Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab Syarah Mumti' menjelaskan bahawa sunat menyumbangkan binatang sembelihan kerana ia ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini ada permasalahan yang perlu dijelaskan. Ada 3 perkataan yang perlu diambil perhatian. Pertama hadiyu, yang kedua al-qala'id, yang ketiga al-ish'ar. Kita bacakan dulu. Hadiyu itu sesuatu yang dihadiahkan oleh jemaah haji, bukan daripada kibas atau kambing. Maksud datang ke Baitul Haram adalah untuk melapangkan dan berbuat baik kepada tetangga dan orang yang sedang berkunjung ke Baitullahil Haram dari kalangan orang fakir dan miskin. Ini adalah sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua al-qala'id, jamak daripada qiladah, iaitu sesuatu yang dikalungkan di leher binatang. Mereka membuat kalung tersebut daripada tanah liat, bahan sandal, tali rupiah dan sejenisnya supaya diketahui bahawa binatang itu binatang sembelihan dan perlu dimuliakan. Mereka melakukan bukanlah dengan niat untuk berjimat sebagaimana sangkaan orang-orang bodoh. Saya ingat ni bukan berjimat, tuan-tuan, azimat sebenarnya. Mereka melakukan bukanlah dengan niat untuk azimat. Puas mikir berjimat apa, rasa bahasa lama ni, azimat ya. Yang ketiga al-ish'ar, iaitu menghilangkan rambut pada salah satu bonggol unta atau lembu, lalu merobeknya hingga darahnya mengalir untuk tujuan di atas. Lihat Syarah Mumti', Ibn Hibban juga menulis tentang masalah ini dalam sahihnya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, pertama, kita berkenalan dengan hadiyu qala'in yang saya terangkan kemudian. Al-ish'ar itu, ke surat 165. Ish'ar ni jarang-jaranglah kita buat. Al-ish'ar ni Nabi buat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu bercerita ketika Nabi bermiqat di Zulhulaifah untuk nak pergi haji. Zulhulaifah ni kita semua maklumlah, tempat miqat bagi kita yang datang dari Madinah. Sekarang orang panggil Bir Ali lah, ataupun Abyar Ali. Kata Ibn Abbas, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhra bi Zulhulaifah, thumma da'a binaqatihi fa ash'araha fi safhati sanamiha al-ayman wa salad dam wa qalladaha an-na'lain thumma rakaba rahilatahu falamma stawat bihi 'ala al-bayda'i ahalla bil hajj." Kata Ibnu Abbas, Nabi masa pergi haji, dia sembahyang zuhur di Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Kemudian Nabi arahkan supaya tolong ambilkan unta dia. Lalu sahabat bawa unta Nabi, Nabi melakukan ish'ar, Nabi toreh sikit di bahagian bonggol untanya sebelah kanan, sehingga bonggol itu luka sikit dan mengeluarkan sedikit darah. Kemudian Nabi kalungkan kalungan di leher unta itu. Kemudian Nabi naik haiwan tunggangannya. Setelah itu, bila Nabi berada, Nabi pun niat untuk melakukan berihramlah untuk haji. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Saya ingat tak ada di kalangan kita yang pernah buat pekerjaan ini. Tak ada. Sebab itu nama sunnah yang ditinggalkan. Dalam hadis ini, istilah ish'ar itu digunakan. Kata Imam An-Nawawi, ammal ish'ar fahuwa an yajrahaha fi safhati sanamihal yumna biharbatin aw sikinin aw hadidatin aw nahwiha thumma yusallitu dam anha. Kata An-Nawawi, ish'ar adalah melukakan sedikit bahagian kanan bonggol unta dengan pisau atau apa yang tajamlah, parang ke besi ke apa saja, dengan tujuan nak mengalirkan sedikit darah. Fungsinya, kata Imam An-Nawawi, tujuannya adalah wa aslul ish'ar wa syu'uril a'lam wal alamah. Tujuan dia adalah nak memberi tanda ataupun nak memberi tanda pengenalan kepada haiwan yang kita nak korbankan itu. Wa ish'ar hadyi li kaunihi alamatu lahu wa huwa mustahabbu li ya'lama annahu hadiyun fa in dhalla radduhu wa ajiduhu wa in ikhtalata bi ghairihi tamayyazu wa li'anna fihi izharu syi'ar.
Dan kata An-Nawawi, bagusnya melakukan isy'ar ini adalah supaya diketahui bahawa haiwan ini kita dah marking untuk kita nak buatkan sembelihan korban. Takdirlah kalau binatang tu hilang, orang yang jumpa tahu, oh ini tanda haiwan korban ini. Ataupun kalau haiwan itu bercampur dengan unta lain, juga boleh dikenali dengan tandanya. Dan lebih utama kata Imam An-Nawawi, li'anna fihi izharu syiar, ianya adalah syiar. Ini syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Sebab itu hukum isy'ar ini dia sunnah yang ditinggalkan. Tetapi bukan semua binatang boleh kita buat isy'ar. Tak boleh toreh suka-suka hati, bergantung jenis haiwan. Kerana ada haiwan yang tidak kuat. Contohnya kambing. Tak payahlah nak toreh-toreh, mati terus kambing tu nanti. Tak mungkin dilakukan isy'ar dengan cara dilukakan badan dia. Bahkan kata Imam An-Nawawi, wattafaqu ala anna al-ghanam la tash'aru li dha'fiha 'anil jarah wa li'annahu yastatirru bis-suf. Kambing, kibas, biri-biri, sepakat ulama tak diberikan isy'ar, tak ditandakan. Sebab mereka sangat lemah kalau diberikan sebarang luka. Apatah lagi kebanyakan kambing ini tertutup oleh bulu yang begitu tebal. Jadi tanda pun tak guna juga. Dan kata Imam Nawawi lagi, wa amal baqarah fayastahibbu 'inda Syafi'i wa muwafiqihi al-jama' fiha bainal isy'ar wa taqlidu kal ibil. Dan kata An-Nawawi, lembu, unta itu para ulama Syafi'i menganjurkan untuk diberikan syiar dan juga taklid, isy'ar dan juga taklid, letakkan di leher dia sebagaimana dikiyahkan dengan unta. Ini boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim oleh An-Nawawi. Baik itu, tak ramailah orang ni saya tengok nak buat korban lembu ataupun haiwan korbannya tu diberikan tanda. Tapi ada kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, orang sekarang dia tak pakai rantai kalung lah pada haiwan, dia pakai pin dekat telinga haiwan itu. Bagi pencinta haiwan, dia pun kata seksa haiwan itu. Tuan-tuan sekalian, memasang pin di telinga haiwan adalah sebagai tanda pengenalan. Untuk kita tahu itulah kambing kita. Dan ini jauh lebih ringan cara pelaksanaannya berbanding dengan isy'ar yang Nabi buat di masa dulu, masa Nabi nak berkorban. Maka kalau kita membuatkan lubang telinga, lubang macam kita tindik lah pada haiwan itu sebagai tanda pengenalan haiwan, diperbolehkan oleh para ulama. Kalau ada pecinta haiwan kata kesian ke haiwan, telinga ada, habis orang mocik-mocik pakai sopak tak kesian, sopa. Orang budak-budak sekarang lagi lah, sopak tangan, sopak tak. Kesian mereka macam kesian awak tak kesian orang. Ini syiar. Kata Syekh Nasir bin Sulaiman Omar, yajuz wa syamal ghanam fi azaniha wal baqar wal ibil fi usuli afqadhiha bal qala jumhur ulama bil istihbab idza kana min ajli ta'aruf 'alayha wa tumayyizuha. Boleh memberi tanda kepada kambing di telinga, sementara untuk lembu dan juga unta adalah di bonggol mereka. Ada lembu kan, setengah lembu yang ada bonggol. Bahkan majoriti ulama menganjurkan perkara ini jika untuk memberi tanda pada haiwan ini nak membezakan dia dengan haiwan-haiwan yang lain. Haiwan korban ni tuan-tuan, dia istimewa. Dia kita tak boleh ranggau sekali dalam sekandang campur bau dah. Kita kena nampakkan dia tu special sikit. Nampakkan. Jadi ini untuk orang yang buat peternakan pun boleh ambil. Pelajaran ini sunnah yang ditinggalkan. Haiwan korban biasanya kita bukan suruh buat pelamin untuk dia pakai baju. Tak. Dia ada spesifikasi istimewa sikit. Bahkan pada haiwan korban ni, dia memang ada sunat-sunat dia. Ada sunat pada haiwan. Macam kita biasa dengar, sunat untuk orang yang nak berkorban. Bagi contoh, orang yang nak berkorban, misalnya jangan potong kuku misalnya. Itu sunat untuk orang yang nak melakukan korban. Tapi ada juga sunat yang orang tak buat, sunat pada haiwan.
Tak semua haiwan yang boleh kita pilih dijadikan korban, dia kena ada spesifikasi yang istimewa. Contohnya, haiwan kalau nak dikorbankan dia ada kategori dia, ada ranking dia. Number 1 unta, yang kedua lembu. Tak mampu, diri dulu sebelum kambing, diri, lepas tu barulah kambing. Maknanya susun unta, lembu, diri, kambing. Kalau tuan-tuan yang jenis kategori pendapatan isi rumah T20, takkan kambing, unta lah, ikut mana yang kita istimewa sekali. Unta, lembu, diri, kambing. Ataupun kata setengah ulama, boleh anak yang lahir daripada 3 kategori yang pertama. Contoh lembu, dia kahwin dengan kambing, dapat anak nama lembing. Lembing boleh buat korban. Lembu kahwin dengan kerbau, dapat anak nama lembau. Lembau boleh buat korban. Tapi unta, kau semangatlah, harganya tidak murah. Paling murah pun 7,000 lebih, 8,000, 9,000. Lembu, tengok grade. Lembu macam kita dengan kerjaan juga, ada grade-grade juga. Orang kerjaan ada grade 41, 44, 48. Lembu pun ada juga. Dia ada grade AAA, ada double A, ada grade A, adalah grade-grade dia. Kalau lembu yang mahal-mahal AAA, starting from 5,000 lebih. Starting from, bukan harga dia 5,000. Biasanya yang grade AAA ni 270 kilo ke atas lah dia punya berat lembu dia. Kalau grade double A, starting from 4,000 plus. Starting from, biasanya 240 kilo. Dia buat gitu. Kalau grade A, 4,500, starting from 4,500. Biasanya 220 kilo. Kalau grade B, 4,000, 4,100, 4,200, starting from, datang 200 kilo. Kalau grade C, 4,000 boleh dapat 180, 200 kilo. Kalau grade C ni berat kakak, dia baru 70-80 kilo. Tak adalah ramai ingat boleh makan. Kambing sama je. Kambing dia starting from 900. Itu kalau kambing dalam 30 kilo, 35 kilo. Unta pun jangankan seekor, satu bahagian pun mahal. Satu bahagian, ada masjid yang buat 1,000 lebih satu bahagian. Satu bahagian. Satu bahagian lembu baru berapa? 600. Buat 50 je lagilah murah, 200 lebih ya. 280, 300. Tapi perlu ingat, korban 7 ekor kambing lebih afdal dari korban seekor unta. Beza, boleh faham ya? Kalau ditanya antara unta, lembu, kambing, mana afdal? Unta lah, dia besar. Tapi kalau ada pilihan, 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Sebab ittiba' sunnah. Kita ikut sunnah Nabi SAW. Dan korban seekor kambing lebih afdal dari korban kongsi seekor lembu. Orang kongsi-kongsi itu lebih kurang dalam 600 orang lah. Kambing ialah starting from 900. Ada yang cecah 1,000 lebih. Tetapi dia lebih afdal daripada kita kongsi lembu. Malu untuk tahun depan, tuan-tuan panjang umur, korbanlah kambing. Masalah orang kita tak makan kambing. Alhamdulillah kena-kena dengan awak je. Awak korban je, bukan suruh awak makan. Kan korban tu nak beri ke orang. Tanya kenapa tak buat korban kambing? Saya tak makan. La ilaha illallah, untuk dia pula lah. Orang fikir untuk umat. Teralah kambing. Dan dalam sirah Nabi SAW, dia melakukan korban dengan seekor kibas. Kibas jantan yang hitam sekitar mulut, matanya memang nampak ganas. Kibas yang Nabi korbankan itu. Jadi dia haiwan korban ni dia ada spesifikasi dia. Ulama juga mengatakan haiwan korban ni mesti gemuk. Gemuk, jangan cari yang kurus-kurus. Cuba tengok korban baru-baru ni Masjid Surau buat. Dia punya tulang rusuk, la ilaha illallah, boleh buat gitar. Reng. Mana gaya dia supply lembu. Mana jumpa tak tahu. Ini korban, bukan nak makan kena pergi kahwin. Dia mesti ada spesifikasi dia. Binatang mesti gemuk. Banyaklah baka-baka lembu-lembu, baka yang gemuk dia banyak. Carolais mega, itu gemuk-gemuk belaka tu. Seekor, saya ingat 20,000 ada ke atas harganya.
Biasa lembu KK 2,000 lebih dapat kalau pandai cari. No, kalau satu bahagian pun Caroles Mega ni 1,600 satu bahagian. Memang besar. Masing-masing dapat 60 kilo. Memang besar betul lembu dia. Dia dalam dunia ni lembu paling besar setakat ni yang direkodkan. Berat dia 1,587 kilo. Lembu paling berat dalam dunia. 7 kaki tinggi dia. Mana besar pada singa lagi. Tak berani memang nak sembelih. Tobat besar sangat. Kecil sikit pada gajah lah. Apa lagi lembu yang besar-besar? Lembu Brahman. Lembu Brahman ni kata orang kalau nak sembelih tuan dia menangis dulu. Lawa sangat lembu. Lembu Brahman, Rock Master. Tu orang gemuk-gemuk lah. Kalau kambing pun ada juga kambing yang jenis gemuk-gemuk. Kambing Damara, biri-biri Damara. Itu 40 kilo rasanya untuk berat hidup dia. Jamnapari, ni kambing yang gemuk-gemuk lah. Bower 35 kilo seekor lebih kurang. Kalau tuan-tuan pergi ke Australia, tak kira lah di mana-mana, Perth ke Adelaide ke mana-mana, kalau kita pergi dekat dengan ladang kambing dia akan buat persembahan, dia panggil sheep shearing. Sheep shearing ni demonstrasi membuang bulu pada baby. Kita pun duduk tengok lah orang tu atas pentas. Sebelum dia buang bulu tu, dia susun dulu kambing-kambing, biri-biri tu. Tuan-tuan kalau tengok kambing-kambing tu, tak tegamuk nak sembelih. Lawa-lawa. Gemuk lah. Beza lalu dengan korban tempat kita. Korban kambing, kalau yang lawa-lawa tu tak tegamuk nak korban. Kalau kambing jenis biri Damara. Damara ni asal daripada Timur Tengah. Dia dah pindah ke Australia. Dia ada tanduk lawa. Kalau Dorset Horn, asal daripada England. Tanduk juga lawa. Kalau biri-biri Poly Dorset, Border Leicester ni semua kambing lawa-lawa. Ada satu tu Merino. Dia ada tanduk, bulu tu sampai kat muka. Nampak mata je. Tak pernah tengok dia kita lah. Ada Wiltshire Horn. Wiltshire Horn ni, dia ada tanduk, bulu dia boleh cabut manual je. Tak payah pakai ketam. Cabut-cabut boleh ditanggalkan. Ada Romney Marsh. Romney Marsh ni, bulu sampai muka juga. Ada satunya tu Suffolk. Suffolk ni, kepala hitam. Badan ada bulu putih, kepala hitam. Yang selalu orang buat kartun, Timmy Time. Apa tu ambil daripada Suffolk. Percayalah tuan-tuan, kalau kambing selawa itu, tuan-tuan tak tanda, hilang. Hilang, sapu lek kutu. Itu sebab Nabi, dia tandakan. Sebab binatang yang kita nak sembelih mesti lawa. Apatah lagi kata ulama, haiwan korban ini, afdal warna putih. Kena lawa. Bukannya serupa lembu kita korban baru ni. Warna kena lawa. Dia warna yang afdal, ranking nombor 1 putih. Nombor 2 kuning. Kuning ni bukanlah kuning diraja. Lembu KK tu kira kuning ah. Lembu-lembu tu kira kuning. Apa lagi? Kemudian bawah sikit putih yang kurang bersih putih. Bawah sikit merah. Merah-merah lembu lah, bukan merah bomba. Lepas tu warna haiwan yang tompok hitam putih. Tompok hitam dengan putih. Jangan tersalah sembelih lembu susu dah lama friwal Felih punya lembu tu, itu susu kat 2,000 kilo kalau kumpul. Gemuk susu banyak tu. Itu dalam Bulughul Maghram ada direkodkan daripada Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Nabi dulu biasa berkorban dengan 2 kibas. Biri-biri jantan. Warna putih. Bertanduk. Nabi ucapkan nama Allah. Nabi bertakbir. Dan Nabi letakkan kedua-dua kakinya di pipi kedua-dua kibas itu ketika menyembelih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kata ulama, haiwan itu afdalnya jantan. Jantan lebih afdal. Kita bayar korban tiap-tiap tahun, tanya tak kepada penganjur, ni jantan ke betina? Tak pernah tanya. Afdal jantan.
Apa sebab? Kerana umumnya haiwan jantan dagingnya lebih banyak. Contoh kalau kerbau jantan daging dia 1,200 kilo. Kalau kerbau betina dalam 800 kilo saja. Dan afdal bertanduk haiwan itu. Bertanduk afdal. Kalau biri-biri kambing banyaklah, biri-biri feral, merino, biri-biri kampung pun ada, kambing kampung pun ada hak bertanduk, rare. Jadi disebabkan keistimewaan kepada benda ini, haiwan-haiwan ini, diberikan tanda kepada dia supaya tak hilang. Kalau hilang pun orang kenal. Ataupun bercampur dengan kambing-kambing dalam satu kandang dia, kita kenal, oh ini kambing daripada nak korban. Itu tujuan dia. Nah ini sunnah yang telah pun ditinggalkan. Tuan-tuan puan-puan jangan berlebih-lebihan pula meletakkan hiasan itu. Kan dok pakaikan baju super kucing di rumah tu, kan ada baju si akaun Instagram tu mengada-ngada lamanya. Kucing ada baju, bayangkanlah. Pakaikan songkok macam-macam. Esok mati kucing tu mulalah sedih bertahun-tahun. Ni untuk kita nak membezakan. Untuk hadis ni, kita balik pada hadis ni. Hadis ini dia ada banyak pelajaran. Itu salah satu sajalah. Baik itu Imam Muslim dia ada buat bab istihbabi ba'tsal hadyi ilal harami liman la yuridu dhahabi bi nafsihi wa istihbabu taqlidihi wa fadlil qalaidi wa anna ba'ithahu la yasiru muhriman wa la yahrumu alaihi syai'un bizalika. Panjang betul bab yang dia buat, bab elok menghantar haiwan korban ke tanah haram bagi orang yang tidak pergi sendiri, dan elok mentaklidkannya, yakni memakaikan sesuatu tanda pada binatang itu yang akan dikorbankan dan memintal kalung untuk dipakaikan kepada haiwan-haiwan korban itu. Imam Bukhari pun dia ada buat satu bab, babu fatlil qalaidi lil budni wal bakar. Bab melilit kalung untuk unta dan lembu, khas untuk sembelihan ketika haji. Apa pelajaran daripada hadis ni? Banyak. Kita pergi semualah. Pertama sekali, sebahagian ulama menjadikan hadis, walaupun pendek ya hadis ni, kalau tuan-tuan tengok hadis tadi tak adalah panjang pun, tetapi hadis ini menjadi dalil yang memalingkan hukum haram kepada harus dalam masalah mengerat kuku dan rambut bagi orang yang melakukan ibadat korban. Kalau tuan-tuan tengok tadi di bawah disebutkan summa la yajtanibu syai'an mimma yajtanibuhul muhrim. Kemudian baginda tidak menjauhi suatu amalan yang perlu dijauhi oleh orang yang berihram. Walaupun dua ayat saja, tetapi dia memberi hukum yang jelas bahawa dipegang oleh jumhur fuqaha, hukumnya adalah makruh, tidak haram kalau tuan-tuan tidak melakukan amalan-amalan yang sama dengan orang berihram. Bagi setengah masyarakat, kita akan meraihkan orang yang pergi haji pada 10 Zulhijjah itu dengan kita pun berkongsi amalan mereka. Ada, bagi contoh, ada setengah orang pada 10 Zulhijjah dia akan mulakan berzikir. Dia duduk di rumah tu, dia buat macam dia wukuf di Arafah juga. Dia nak meraihkan hari Arafah tu agaknya. Dia berzikir. Dan ada orang yang sampai menyiapkan haiwan korban pada 10 Zulhijjah. Dia tak beli awal-awal. Dia buat pada 10 Zulhijjah untuk dia nak melakukan korban. Dan mereka juga akan berpantanglah sebagaimana orang berihram di dalam haji. Bagai contoh, yang biasa kita buat sekarang apa dia? Tidak memotong kuku bagi orang yang nak melakukan korban. Perlu dijelaskan, benda tu tidak wajib. Sampai runsing-runsing mikir, oh, ngapa penuh misal janggut. Ni kau pening ni. Kawan nak korban, ustaz kabur tak boleh. Bukannya haram. Benda tu tidaklah sampai kalau buat masuk neraka, tak. Benda tu atas kita nak meraihkan. Kan orang dalam ihram kan tak boleh bercukur, tak boleh apa. Tidaklah haram. Dalil memang ada, Nabi suruh potong. Nabi tak pernah potong. Kata Ummu Salamah, iza dakhala al-ashru wa arada ahlukum an yudahi
fala ya'khudha min sya'rihi wala azfarihi syai'an hatta yudahi. Kalau masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan kalau kamu dah niat nak melakukan korban, jangan potong rambut, jangan potong kuku sampailah hari kamu sembelih korban. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini yang dipegang oleh Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan kebanyakan fuqaha. Tapi tuan-tuan, ada juga di kalangan ulama yang tidaklah mengatakan benda ni sampai jadi pening-pening ke kita. Kuku kalau perlu potong, potong je lah. 10 hari tak potong kuku daripada 1 Zulhijjah sampai 10, tuan-tuan bayangkanlah. Semayang sebelah kita. Tengok kuku kaki boleh kayuh perahu. Panjangnya la ilaha illallah, dengan hitam, dengan cagu, bagai-bagai. Potong je lah. Common sense. Common sense. Baik itu ada juga ulama yang mensyaratkan juga korban ini hendaklah dibeli sebelum 10 Zulhijjah, tetapi tidak ada orang yang hanya beli pada 10 sahaja. Jadi ini yang menjadikan sedikit perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebab kita pegang kepada hadis Aisyah. Dalam ni kan hadis daripada Aisyah. Tuan-tuan kena pegang yang tak benar potong kuku Ummu Salamah. Yang benar kan hadis Aisyah. Jadi ada kontra di situ. Kata Aisyah, kuntu aftilu qalaida hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghanaman summa la yahrumu minhu syai'un. Kata Aisyah, aku pernah mengikat tali pada leher binatang korban kepunyaan Nabi. Nabi tidak mengharamkan sesuatu amalan yang telah dihalalkan oleh Allah kepada baginda. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi adalah perbahasan ulama yang mengatakan kedua-dua hadis Ummu Salamah dengan Aisyah ini kita perlu gabungkan. Maka hadis Ummu Salamah diamalkan oleh orang yang nak melakukan korban di negaranya sendiri. Manakala hadis Aisyah diamalkan oleh orang yang mengirimkan korbannya di luar negara. Ada pula begitu. Jadi kalau tuan-tuan perempuan korban di Kuantan, tuan-tuan buat di Kuantan, maka tak payahlah potong kuku. Tapi kalau buat korban di Kemboja, di Mekah, di Aceh ke di mana, tak ada masalah, boleh je potong kuku. Jadi ada perbahasannya begitu banyak sekali lah tentang hal ini. Para ulama berbeza pendapat tentang amalan orang yang tidak mengerjakan haji. Adakah perlu menyupai amalan jemaah haji pada malam Arafah? Takut kita esok kalau tak nasihat elok-elok, masyarakat kita yang over sangat nak beramal ni, esok duduk Kuantan dia pakai ihram esok ni kalau tak kontrol elok-elok. Ngapa awak pakai ihram? Oh, kawan nak meraih kah, mak-mak kah, ayah kah ada di Mekah sekarang. Dia tengah berihram, kau apa ihram juga. Kalau tak nasihat esok hara kita. Jadi ini perlu diberikan penelitian oleh masyarakat. Imam Ahmad tidak pernah melakukannya. Jadi larangan ini juga kata para ulama, ini kena ingat. Bagi tuan-tuan yang tak nak potong kuku, larangan ni hanya untuk sahibul korban, kepada orang yang nak buat korban, bukan kepada anggota keluarganya. Tuan-tuan nak buat korban, jangan paksa anak isteri tak kerat kuku, letih. Tuan-tuan seorang je lah. Biarlah dia sama dia, tak ada masalah. Sebab zahir hadis ini menunjukkan larangan ini hanya untuk orang yang nak berkorban sahaja. Dan kata para ulama, Nabi sering berkorban untuk diri dia, untuk keluarga dia. Namun belum ada ditemui sebarang riwayat Nabi menyuruh keluarganya untuk tidak potong kuku atau tak potong rambut. Tak jadi masalah. Jadi itu pelajaran yang pertama daripada hadis ini. Jadi kalau tanya, dah ni nak kerat ke tak Ustaz? Ikut tuan-tuan lah. Kalau rasa nak kerat, kerat. Tak kerat, sudah. Benda tidak wajib. Pelajaran yang keluar daripada hadis ini adalah, sesiapa yang ingin membuat korban, selama mana belum sampai hari korban, tidaklah diharamkan untuk dia bersama dengan isterinya. Sebagaimana yang tidak dibenarkan kepada orang yang berihram, itu memang tak boleh. Tapi kita yang tak ada di Mekah ini, nak ikut buat apa? Tak usik isteri. Tak betul. Jadi tafsiran khas ini, dia berdalilkan kepada setengah riwayat yang ada tambahan. Dalam kitab kita tak ada.
Dia sebut summa yab'atsu bil hadi wa yuqimu indana la yajtanibu syai'an mimma yajtanibuhul muhram min ahli. Ada perkataan min ahli. Macam kita muka surat 164 dia sampai yajtanibuhul muhrim patut habis. Dalam riwayat yang lain dia ada sebut min ahlihi. Kata Imam At-Tahawi dalam hadis itu disebut Nabi tidak berpantang larang yang lebih-lebih macam orang ihram betul. Dan baginda tidaklah berpantang dalam soal mendatangi isterinya ataupun bersama dengan isterinya. Jadi yang potong kuku pun cerita lain. Jadi ini nak membeza sebab kita bukan dalam ihram, kita di Malaysia. Orang di sana ya mereka tengah berpantang banyak. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga daripada hadis ini adalah tentang kalimat-kalimat yang kita belajar tadi, hadiyu, qalaid, isy'ar. Jadi al-hadiyu ini adalah binatang ternak yang dibawa ke tanah haram untuk disembelih sebagai korban, dibawa ke tanah haram. Al-qalaid ini pula adalah jamak daripada qiladah, maknanya rantai ataupun kalung. Jadi qalaid ni dia sama jenis dengan al-hadiyu, iaitu binatang ternak yang kita nak korbankan. Cuma bezanya adalah hadiyu ini, perbezaan dengan hadiyu, binatang qalaid ini diberi tanda khusus. Qalaid diberi tanda betul. Biasanya kalau orang Arab dulu dia akan kalungkan dengan kayu-kayu yang dijalin-jalinkan. Diberikan tanda lah yang banyak tumbuh di tanah Arab itu, mereka jalin-jalinkan, buatkan penyangkut pada leher. Tanda itu mereka nak menunjukkan bahawa ini adalah binatang ternak pilihan yang the best, yang paling best daripada kalangan binatang-binatang yang lain. Maka pada umumnya, kata ulama, binatang yang al-qalaid ini dia lebih baik berbanding al-hadiyu yang tidak bertanda. Jadi itu tujuan dibuatkan tagging. Bahkan dalam Quran ada disebut kalimat al-qalaid, kalimat al-hadiyah ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wahai orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan kamu mengganggu al-hadiyah ataupun al-hadiyu, iaitu haiwan-haiwan korban, dan juga al-qalaid, haiwan korban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang yang berkunjung ke Baitullah Al-Haram, kerana mereka semua mencari kurnia dan redha Allah. Ini ada disebutkan dalam Quran. Jadi itu pelajaran yang ketiga. Pelajarannya adalah perbezaan antara haiwan yang making yang tidak dimakingkan. Itu yang ketiga. Pelajaran yang keempat, bahawa ini dia, sunnah mengirim haiwan sembelihan, iaitu Nabi mengirim haiwan korban kepada orang yang buat haji. Kirim. Ni juga kita tak buat ke lah. Mana ada nak ngirim, nak buat tempat sendiri pun kedekut, nak ngirim ke Mekah lagi lah payahnya. Jadi Nabi dia kirim haiwan korban kepada orang yang buat haji. Dalam riwayat disebutkan Nabi hantar kepada siapa? Melalui siapa? Melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni hebat tuan-tuan. Kata Abu Hurairah, ba'athani Abu Bakrin As-Siddiq fil hajjatil lati amarahu 'alaiha Rasul qabla hajjatil wada'. Abu Bakar, kata Abu Hurairah, dia pernah hantar saya jadi petugas haji semasa dia pergi haji yang terjadi sebelum Nabi pergi haji. Abu Bakar pergi haji sebelum Nabi pergi. Nabi kan pergi haji sekali je. Sebelum tu Abu Bakar pergi dulu. Dan yang bertugas untuk nak nasihat agama, pembimbing apa semua, Abu Hurairah. Jadi yu'adzinun fin nasi yauman nahri la yahujju ba'dal 'am musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryan. Jadi Abu Bakar hantar saya awal. Dia kata, Abu Hurairah, awak pergi dulu, pergi reki, cek jemaah dulu macam mana, buat pengumuman pada orang ramai, katakan pada mereka,
Hari raya haji nanti tak boleh lepas pada tahun ini tak dibenarkan lagi kamu bertawaf keliling Kaabah dalam keadaan tak berbaju. Itu dipesankan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Abu Bakar dia yang membawa korban daripada Nabi. Nabi tak pergi haji tapi dikirim. Ini juga sunnah yang ditinggalkan. Mengirim haiwan sembelihan untuk korban kepada orang yang pergi haji. Jadi ini juga menjawab kepada persoalan, bolehkah mengirim korban ke luar negara? Ini yang menjawab persoalan. Orang kan dia ada yang mempertikaikan, ni apa buat korban luar negara? Buat di Aceh, buat di Indonesia, Aceh Indonesia lah, buat di Indonesia, buat di Kemboja, buat di Afrika. Orang kita ramai susah lagi. Tuan-tuan, zaman Nabi tu Madinah tak ada orang susah ke? Ada, ramainya orang susah. Tapi ini sebahagian daripada yang Nabi lakukan. Menyantuni orang nak bagi rasa belaka. Mana orang kita pun dapat juga lambat laun. Tapi hantar juga keluar. Bagi contoh sekarang ni kita tak adalah mengirim lembu dah. Tuan-tuan sekarang, katalah jadi semangat pagi ni saya nak ikut sunnah Nabi tahun depan Ustaz. Nak buat macam mana? Saya nak kirim ke tabung haji lembu seekor. Saya siap pakai rantai kalung apa semua. Nak ikut sunnah. Tak dapat lah. Tak ada orang nak melayan kita. Jadi sekarang ni kita kirim duit. Kita kirim sejumlah wang ke sebuah negara yang kita nak buat korban itu melalui entiti di negara kita. Yayasan-yayasan sosial ataupun organisasi yang menguruskan. Kita beri duit kepada dia. Yayasan ni akan bekerjasama pula dengan yayasan tempatan. Kalau di Mekah, Madinah, muassasah lah. Mereka akan bincang di sana. Ataupun individu-individu yang mereka jumpa untuk membelikan haiwan korban sekaligus menyembelih dan mereka terus bagi-bagikan kepada orang Islam di negara itu. Jadi ini yang kita buat sekarang. Kalau tuan-tuan nak hantar lembu yang berkalung, tak ada lah orang nak melayan, tak ada lah. Memang ada khilaf. Sebahagian agamawan menggalakkan, sebahagian agamawan tidak membolehkan. Ada yang kata baik utama kawan kita hak susah gini. Semua jawapan tu betul belaka. Cuma pendapat yang rajih, pendapat yang membolehkan. Berdalil dengan keabsahan sistem wakalah. Wakalah ni perwakilan dalam korban sebagaimana yang direkodkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Bahkan hadis yang kita belajar pagi ni pun tajuk yang tuan kita letak sunnah mengirim haiwan sembelihan. Walaupun itu bukan main topik kepada hadis ini, tapi dijadikan sebagai topik, subtopik dalam kitab kita. Banyak lagi perspektif lain, tapi tuan kita dia ambil dari perspektif ini. Mengirim korban kepada orang tak ada masalah. Kata Ali bin Abi Talib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atasaddaqa bi jilalil budni allati nahartu wa bi juludiha. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah telah memerintah aku menyedekahkan jilal dan juga daripada kulit unta yang telah aku sembelih. Jadi Nabi pernah mengarahkan kepada Ali untuk uruskan sedekah, distribution, pengagihan korban itu kepada Sayyidina Ali. Dan hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Mungkin ada orang kata, oh kan afdal kita buat sendiri, sembelih sendiri, agih sendiri. Bagus juga. Tapi tidak salah juga mewakilkan kepada orang. Macam di masjid kita ada buat. Tuan-tuan datang, bayar apa semua, imam selesaikan. Tidak salah. Tidak salah. Sama juga hadis kedua, kata Jabir bin Abdullah, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla, falamma qada khutbatahu, nazala an mimbarihi, fa'utiya bi kabshin, fazabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, wa qala bismillah wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Kata Jabir bin Abdullah, aku tengok dengan mata kepala aku sendiri Nabi sembahyang hari raya di tanah lapang. Selepas habis dia khutbah, Nabi turun daripada mimbar, sahabat bawakan kambing seekor. Nabi sembelih dengan tangannya, dia menyebut bismillah Allahu akbar hadza anni, korban ini daripada saya
Wa amman lam yudahi min ummati, dan saya niatkan juga untuk umat saya yang tidak berkorban tahun ini, yang belum menyembelih, kata Nabi. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi pula jadi wakil kepada kita. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis panjang daripada Urwah bin Abi Al-Ja' Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinara yashtari lahu bihi syah. Fashtara lahu bihi syataini faba'a ihdahuma bidinarin wa ja'ahu bidinarin wa syatin fada'a lahu bil barakati fi bai'i wa kana lahu ishtara turaba la rabaha fihi. Qala Sufyan yashtari lahu syatan ka'annaha udhiyatun. Sesungguhnya Nabi pernah memberi kepada Urwah bin Abil Ja', Nabi beri pada dia 1 dinar. Nabi kata, Urwah, pergi beli seekor kambing. Jadi kata Urwah, kawan dapat duit, kau pergi kedai. Tengok, kambing harga bagus. Kawan beli 2 ekor. Nabi suruh beli seekor, kau beli 2 dengan modal Nabi bagi. Maka, dia beli 2. Dia jual pula seekor dengan harga 1 dinar. Dan dia bawa seekor kambing pada Nabi dengan 1 dinar balik pada Nabi. Nabi pula doa kepada dia barakah. Kata Nabi, Urwah ni seandainya dia beli debu, nescaya dia pun akan buat untung juga. Kata Nabi, dia pandai betul buat duit. Aku bagi sedina, beli kambing seekor, dia bawa kambing seekor, sedina pulang pula aku, pandai dia. Ini orang kalau pegang debu pun jadi duit. Kata Sufyan, dia membeli kambing ketika itu adalah untuk korban. Ini hadis Bukhari. Jadi, Nabi pun wakil juga. Nah, ambil duit, beli korban. Jadi yang tuan-tuan buat, tak ada masalah lah. Nah, ambil duit, selesaikan korban. Itu juga hadis keempat, kata ulama, kata Ali bin Abi Talib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa jululiha wa ajillatiha wa an la u'tiyal jazzara minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali, Nabi pernah suruh aku untuk menguruskan haiwan korbannya dan untuk sedekahkan daging, kulit dan segala yang manfaat kepada orang. Dan sedikit pun tidak mengambil sebagai upah. Nabi tak benarkan. Dan Nabi tidak, dan kata Nabi, kami yang memberi harta daripada kami. Maknanya tukang buat kerja jangan ambil daripada lembu ni atau kambing daging ini, kau membagi upah suku. Maknanya jangan ambil daripada ni. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan banyak lagi hadis lain. Jadi hadis-hadis ini semuanya menunjukkan sahnya wakalah di dalam korban. Tak jadi masalah. Dan wakalah diperbolehkan sekalipun kepada orang tu jauh daripada kita pun dibenarkan. Kata Amrah anna bin Ziyad kataba ila Aisyah anna Abdullah bin Abbas qala man ahda hadiyan haruma alaihi ma yahrumu ala al-hajj hatta yunharul hadyu wa qad ba'astu bi hadyi. Kata Amrah, sesungguhnya Ibnu Ziyad satu ketika dia buat surat mengadu kepada Aisyah. Dia mengadu, katanya, wahai Ummul Mukminin, Abdullah bin Abbas dia keluar pendapat, orang jadi pening. Apa pendapat dia? Dia kata orang yang nak memberikan haiwan korban diharamkan padanya apa yang diharamkan kepada orang-orang yang sedang buat haji. Maknanya sama haram saja. Orang yang sedang buat haji ni dengan orang yang nak buat korban, apa yang orang dalam ihram tak boleh buat, dia pun tak boleh buat. Sampailah masa dia nak menyembelih korban nanti. Dan saya pun dah kirim korban saya. Maka saya mohon kepada puan, wahai Aisyah, untuk beri pendapat puan dalam hal ini. Agak kerah Ibnu Abbas. Apa jawab Aisyah? Faktubi ilayya bi amriki. Qalat Amratu qalat Aisyah laisa kama qala Ibnu Abbas. Kata, bukan begitu caranya, kata Aisyah. Kerah sangat. Ana qataltu qalaidun nabi qad hadi rasul. Saya dulu yang membuka qalaid, kalung daripada leher haiwan korban Nabi dengan tangan saya, biyadaya. Summa qalladaha Rasulullah biyadih.
Kemudian Nabi pasangkan pula kalung pada haiwan yang lain. Summa ba'asa biha ma'a abi. Dan Nabi kirim haiwan korban tu pada ayah saya. Sebab ayah saya nak pergi buat haji tahun itu. Yang ini Sayyidina Abu Bakar lah. Falam yahrum ala Rasulillah syai'in ahallahu Allahu lahu. Dan Nabi ketika itu tidak mengharamkan kepadanya sesuatu yang Allah halalkan baginya sampai disembelih kambing itu atau haiwan itu. Tak ada katanya. Malah tetap dia jalankan kehidupan macam biasa. Dia tetap saja bersama dengan isteri. Tidak mengharamkan diri dengan benda-benda yang tak boleh dilakukan oleh orang buat haji. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi inilah perkara yang boleh kita cerap daripada hadis yang kita belajar pagi ini. Hadis daripada Aisyah muka surat 164. Benda ni tak boleh hurai lebih-lebih sangat sebab kita tidak berada pada musim korban. Apa yang mustahak, tuan-tuan ambil pelajaran daripada hadis ini. Next year kalau nak buat korban, boleh pilih nak buat dalam negara, buat luar negara. Sebab Nabi pun mengirimkan korban. Tapi Nabi mengirim bukannya ke Kemboja, ke Mekah. Kalau tuan-tuan nak kira ke Mekah. Mekah ada dah orang buat pakej korban di Mekah. Murah pun murah. Saya tengok beratus-ratus je lah. Mungkin sebab lembu, kambing banyak agaknya. Korban. Tapi pilih syarikat yang berpasal lah. Sekarang kong kali kong tahan mana kambing dia ambil. Cari yang berpasal, yang kita percaya orang tu buat. Kalau yang terbaik, tuan-tuan kirim sendirilah. Pakai JNT ke Mekah. Tapi tak apalah menerima sana. Susah juga. Itu yang sunnahnya. Kemudian, kalau dapat untuk kalau kita yang nak buat di peringkat kita lokal, kalau dapatlah bincang dengan toke-toke lembu ni, boleh tak lembu saya ni awak pakaikan kalung kalau dia nak melayan kita lah. Kalau tak nak, belalah lembu sendiri. Dia memang orang Arab, tuan-tuan. Haiwan korban ni dia bela sendiri. Dia tak beli dengan orang. Dia bela sendiri. Saya duduk Tanah Arab dulu, jiran-jiran saya. Memang masuk Zulhijjah, dia beli kambing. Letak atas atap rumah. Dia harap bela atas bumbung je. Dia bukan ada kawasan. Dia letak atas bumbung. Dia bela sendiri. Saya pernah tanya, buat mu beli kambing. Masuk Zulhijjah beli kambing. Ni kita boleh ikutlah benda ni. Tapi saya tidak kata sunnah. Tak. Tapi amalan orang Arab. Masuk satu Zulhijjah, dia beli kambing. Kambing tu, dia beli kambing paling lawa. Putih, comel. Kalau biri-biri jenis gemuk-gemuk tu, dia beli likat di rumah dia, dia beri makan 10 hari. Bagi gemuk-gemuk lagi. Dan sepanjang 10 hari tu, dia biarkan anak-anak dia bermain dengan kambing. Isteri dia bagi makan. Dia bagikan kambing tu rasa sebahagian daripada family kita. Jadi bila masuk hari raya, dia akan bawa kambing ni pergi korban. Masa itulah diuji betul kasih sayang. Pertama yang akan menghalang kita bawa anak kita. Abah, jangan abah, saya sayang dia, abah ni kawan. Dia dah 10 hari dia duduk berkawan, dah bubuh nama. Tak boy ke apa, tak tahu dia dah bertaruk nama, dia dah suka sangat. Isteri kita, saya cerita lah pada malam tadi, muncul, marah. Awak memang nak sembelih juga ke? Awak memang tak ada hati perut. Dia marah kita sebab dia dah sayang. Bibik tak cerita lah, merauh 3 hari lah. Dia hari-hari duduk dengan kambing. Kita pun sedih. Sebab kita yang beli di pasar. Masa bawa tu percaya tuan-tuan, akan menangis kita. Wahai kambing, aku sayang kah? Keluarga aku sayang kah? Tapi aku dah janji ni nak buat korban. Baru menangis. Sebab dia dah rasa kambing tu family. Maka itulah perasaan Nabi Ibrahim AS. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sembelih anak dia sendiri. Walaupun kita baca sirah Nabi Ibrahim ni hebat. Orang tak tahu dalam hati dia menangis. Anak ni. Jadi masa tuan-tuan bawa kambing tu akan rasalah. Inilah perasaan Nabi Ibrahim ni bawa kambing bukan anak. Kita akan rasa. Saya percaya setengah pada kita U-turn balik. Tak apalah kambing. Bukan duduklah dengan aku. Aku masuk pakej lain lah sepulak. Kita tak sanggup. Kalau itu jam, tuan-tuan nak bubuh kalung ke apa, bubuh lawa.
Tapi tak adalah, jarang orang kita sampai peringkat itu. Dia tahu keluar iklan, dia bayar, dia tahu siap, dia tak tahu mana kambing, menangis dok, sedih dok, dia siap tanya hak bagian kau mana. Dia sibuk tanya hak dia. Ini tahun depan lah, mudah-mudahan kita berubah sikit cara korban. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bahaskan tajuk yang baru, iaitu disunahkan membawa binatang korban atau hadiu ketika melakukan umrah. Ni pun payah juga ni, nak pikul guana ni. Kalau ada sunnah yang kita dah tak boleh buat, faktor kemajuan. Tak apalah, belajar sajalah. Minggu depan kita akan belajar insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu. Ni ada sedikit pengumuman kepada jemaah. Hari esok hari Khamis kita kuliah duha diliburkan seketika kerana ustazah ada hal yang tak dapat dielakkan. Jadi esok kita telah gantikan tuan-tuan puan-puan. Kita bersantai-santai lah pula. Kita dah tiap-tiap minggu kelas agak banyak. Untuk hari esok kita buat santai sikit. Pada hari esok jam 10 pagi kita akan anjurkan program 3D dari dapur dakwah. Kita buat demonstrasi memasak gulai asam merong. Tapi yang membuat demonstrasi bukanlah tukang masak, penceramah juga. Jadi sambil dia memasak, sambil dia bertazkirah. Jadi puan-puan adalah santai sikit, dapat belajar masak gulai asam merong. Bagi orang Kuala Lumpur, tobat tak kenal gulai asam merong. Google lah sendiri, malas nak cerita, lapar pula cerita. Gulai asam merong makanan kami orang Pahang lah, makanan zaman tori orang kampung dulu-dulu. Jadi mungkin ada perempuan tuan-tuan pun dah lama duduk bandar tak perasan sangat. Cuma hari esok kita akan gunakan ayam organik sebagai kita nak memperkenalkan kepada masjid-masjid khususnya untuk menceburkan juga dalam bidang atau mengenal ayam-ayam organik untuk pasaran kita di Korea masing-masing. Jadi hari esok datang jam 10 pagi bersama dengan Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin ataupun lebih kita kenal dengan namanya Piyu Mizi. Jadi hari esok pukul 10 tak payah bawa apa-apa. Nasi kita sedia, lauk kita sedia. Tuan-tuan datang makan saja, tak ada masalah. Kita sediakan untuk 200 orang. Kan iklan kan ramai. Peluk datang, pandai-pandai lah, doa berkat lah mula-mula. Sekala itulah kita tutup pertemuan dengan doa moga majlis diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ila duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, kecantikannya, keindahannya, segala-galanya engkau limpahlah kepada kami hamba-Mu yang soleh. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batilan batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.